Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khairan basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nazira wa da'iya ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira. Amma ba'du. Terima kasih kepada pengurusi pertandingan ini dan yang dimuliakan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah di sini saya akan menerangkan dengan lebih mendalam tentang hadis yang bertajuk Sab'atun fi zillallah, iaitu bermaksud 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Al-imamu adilu wa syabun nasha'a fi ibadatillahi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali dengan naungannya. Pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang hatinya selalu terikat kepada masjid, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah dan berkumpul berpisah kerana Allah juga, seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang kaya dan cantik tetapi ia menolaknya sambil berkata, aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seseorang yang berzikir kepada Allah di kala sendirian sehingga meleleh air matanya basah menangis kerananya. Baiklah, seperti yang sudah kita ketahui, hadis ini menunjukkan kedudukan sebahagian orang-orang mukmin yang hampir kepada Allah yang akan mendapat naungan, iaitu dapat diartikan sebagai arasy Allah, tempat yang dimuliakan, serta rahmatnya dan penjagaannya pada hari kiamat. Tetapi naungan ini bukanlah untuk setiap manusia, ia hanya untuk mereka yang memiliki sifat dan pelaksanaan ibadah-ibadah yang akan disebutkan ini, iaitu yang pertama, imam yang adil, bermaksud pemimpin yang berlaku adil dalam urusan pentadbiran orang-orang Muslim. Adil bukanlah artinya sama rata, tetapi bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengetahui perbuatan itu tidak menyakiti manusia yang lain, malah memberi faedah dan manfaat kepada orang tu. Golongan yang kedua, pemuda yang sibuk beribadah kepada Allah. Seperti yang kita tahu, masa muda adalah masa di mana syahwat sedang memuncak sehingga tidak kurang ramai pemuda yang terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Hanya pemuda yang mampu mengisi hari-harinya dengan ibadah sahajalah yang akan terselamat di hari kiamat. Dan juga sesungguhnya, ketaatan seseorang manusia kepada Allah ketika dia masih remaja adalah lebih baik di sisi Allah daripada ketaatannya ketika sudah tua. Golongan yang ketiga, seseorang yang sangat cintakan masjid dan sering melazimi dirinya berjemaah di dalamnya. Mereka ini ialah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, yang sentiasa tidak pernah lepas peluang untuk memakmurkan masjid atau rumah Allah dengan amal ibadah seperti solat fardu berjemaah, bertadarus Al-Quran, berceramah serta ibadah-ibadah lain yang seumpama dengannya. Golongan yang keempat, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul dan berpisah kerananya. Hal yang membuatkannya saling cinta kerana Allah Azza wa Jal adalah kerana ia melihat saudaranya itu
taat beribadah kepada Allah. Dia sentiasa istiqamah dalam menjalankan syariatnya, maka ia mencintainya. Hubungan seperti itu tidaklah ada yang akan memisahkan keduanya kecuali dengan kematian. Dan juga hubungan pertemanan itu akan tetap kekal di dunia dan di akhirat. Golongan yang kelima, seorang lelaki yang menjauhi maksiat berzina kerana takutkan Allah. Sememangnya wajib untuk kita bersifat warak, iaitu waspada dan menjauhi maksiat zina dan bisikan syaitan. Golongan yang keenam, seorang yang bersedekah secara sembunyi yang tiada siapa mengetahuinya melainkan Allah. Amal yang disertai dengan sepenuh keikhlasan adalah salah satu syarat diterimanya amal kebajikan oleh Allah. Namun, keikhlasan adalah perkara yang paling sukar dan oleh itu orang yang menjauhi sifat riak dan sum'ah, iaitu mahu dipuji dalam beribadah, tidak akan disesatkan oleh syaitan laknatullah. Golongan yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesunyian sehinggakan menitis air matanya. Zikir orang yang beriman ibarat nafas bagi setiap makhluk yang hidup. Dia tidak pernah terlepas untuk berzikir sama ada di waktu siang atau malam. Maka ia seolah-olah makhluk hidup yang sentiasa bernafas bebas. Dan yang paling sukar adalah menitiskan air mata ketika mengingati Allah. Dan tidak semua orang boleh melakukannya kecuali insan yang Allah sudah lembutkan hatinya dengan hidayah. Sebagaimana dia mendengar kalimat Allah, maka bergetarlah hatinya. Dan ketika dia mendengar Al-Quran dibacakan, maka bertambahlah keimanannya. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, kesimpulannya, sebagai seorang hamba yang masih dipinjamkan hayat di dunia ini, semoga kita dapat mengambil iktibar dan hikmah daripada hadis ini. Dan diharapkan semoga kita termasuk dalam golongan 7 golongan yang mendapat naungan perlindungan Allah pada hari kiamat kelak. Kerana ketika di padang mahsyar nanti, hanya dengan naungan Allah sahajalah kita akan terselamat daripada kepedihan hari pembalasan. Jazakumullahu khairan kasiran. Terima kasih kerana menonton. Moga bermanfaat untuk semua.